graf fungsi berkala. So dalam nombor 1 ini kamu sudah nampak ada 3 graf bagi fungsi berkala. Tapi apakah dia itu fungsi berkala? Fungsi berkala ialah fungsi yang mempunyai bentuk graf yang serupa, mengulang secara berkala mengikut suatu pengukuran seperti masa dan panjang. Kita lihat yang pertama yang warna biru ini. Okey, dari sini sehingga sini. Lepas titik ini kamu tengok shape graf dia ulang lagi. Okay? Begini yang sama dia ulang lagi. So ini pun sama dia ulang lagi. Dia mempunyai bentuk yang serupa dan berulang secara berkala. Ini kita namakan fungsi berkala. Sekarang kita tengok pula yang warna pink ini. Dia pun sama. Katakan saya tetapkan titik itu bermula dari sini. Okay, selepas satu pergerakan ini dia ulang lagi. Okay, kamu tengok dia ulang lagi secara berkali-kali, mengulang-ulang. Ini dinamakan fungsi berkala. Perbezaan antara yang biru dan pink ini dia mempunyai amplitude yang lebih rendah dan tempoh yang lebih panjang. Ini amplitudenya lebih tinggi dengan tempohnya yang lebih pendek. Kita tengok warna hijau ini. Adakah dia juga satu fungsi berkala? Sebab nampak shape dia berbeza-beza. Ya, dia masih fungsi berkala. Cuma dia mempunyai tempoh dan amplitud yang berbeza untuk setiap gelombang dia. Tapi shape dia masih sama. Kamu tengok, naik, turun. Lepas tu ulang balik. Naik, turun. Lepas tu ulang balik. So, setiap fungsi berkala ini akan berbeza apabila dia mempunyai ciri-ciri seperti tempoh dan amplitud yang berbeza. Apa itu tempoh dan amplitud? Mari saya perkenalkan kamu. So sini saya tunjukkan satu graf fungsi yang seragam. Kamu tengok setiap grafnya mempunyai kitaran yang sama. Kitaran yang okey, kamu tengok shape ini. Okay, shape ini dengan shape ini sama. Dia mengulang dengan shape yang sama. So, dia mempunyai kitaran yang seragam. Ini dinamakan satu kitaran. Ini dinamakan satu lagi kitaran. Sebab dia sudah mengulang balik shape yang sama. Okey, satu kitaran yang lengkap. Nah, untuk menentukan amplitude, kita mesti lukiskan dulu garis keseimbangan. Garis keseimbangan ialah garis yang membelahkan graf fungsi berkala ini secara puratanya di tengah-tengah gelombang itu. Okay, di sini. Kalau graf itu seragam tinggi dan tinggi maksimum dan minimum dia memang akan betul-betul di tengah graf itulah. So amplitude itu ditarik sebagai jarak maksimum yang diukur dari garis seimbang. So, katakan kalau saya nak berdasarkan titik ini, dia ialah daripada garis keseimbang ini diukur ke tinggi maksimum ini. So, ini dinamakan amplitude. Bukan saja berdasarkan titik maksimum, dia juga boleh berdasarkan titik minimum. So, inilah titik minimum untuk graf di curve di sini. Dibanding dengan garis keseimbangan ini, panjang ini kita namakan amplitude. Untuk senang kata, amplitude ini ialah tinggi. Okay? Tinggi untuk gelombang, shape gelombang ini. So, sama ada diukur berdasarkan titik maksimum dia atau berdasarkan titik minimum dia. Contoh ini, inilah dia punya amplitude. Inilah dia punya amplitude. Sekarang kita lihat untuk tempoh. Apa itu tempoh? Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Tempoh ialah ukuran diperlu untuk berlakunya satu kitaran yang lengkap. So, kita tengok untuk ini. So, satu kitaran ialah dari sini ke sini. Kalau di sini telah berlaku 1 minit. So, maksudnya tempoh untuk satu kitaran ini ialah 1 minit. So, kalau sini 1 minit, sini pun juga akan berlaku 1 minit. Sebab ini ialah satu contoh graf yang seragam dia punya kitarannya. Adakah tempoh hanya diukur secara menggunakan kuantiti masa? Tidak. Dia boleh juga diukur menggunakan sudut. Yang kamu akan belajar dalam topik inilah. Katakan sebanyak 360 darjah diperlukan untuk satu kitaran lengkap. Dengan itu tempoh untuk
graf ini ialah 360 darjah. So maksudnya tempoh di sini juga ialah 360 darjah lah sebab dia mempunyai shape graf yang sama.